Baik, Najib, sebenarnya di SK Jeram ni antara tumpuan, kalau daripada jam 7.40 pagi tadi dah ada ramai beratur, kebanyakannya saluran 1, 2 dan juga 3. Dan ketika ini boleh dikatakan setiap 5 minit ada sahaja pengundi-pengundi yang datang, terutamanya pengundi warga emas dan sebagainya. Dan apa yang menarik sebenarnya, Najib, bukan hanya penduduk-penduduk tempatan, tetapi ada yang beralamat di sini. Seperti tadi saya bertemu dengan uh, Puan Ainun, di mana daripada Seremban datang jam 9, tepat jam 9 beliau tiba dan telah pun membuang undi dan telah pun pulang ke Seremban. Pada masa yang sama juga ada kalau kita tengok petugas-petugas SPR tak menang tangan sebenarnya sebentar tadi, tapi ketika ini rehat seketika dan difahamkan di SK Jeram ni antara yang agak sibuk, tetapi saya akan ke sekolah kebangsaan di Kuala Linggi dan beberapa lagi pusat-pusat mengundi di bawah DUN Tanjung Bidara ini untuk mendapatkan bagaimana keadaannya. Tetapi terkawal pada masa yang sama juga anggota polis, kalau dapat lihat di hadapan ni sebenarnya mereka menggunakan drone sebenarnya, Najib, untuk memastikan bahawa SOP itu dipatuhi. Tetapi sebentar tadi ada PC di mana calon Barisan Nasional telah menggunakan PC dan calon Perikatan Nasional juga telah menggunakan PC di luar kawasan ini. Pada masa yang sama dipantau oleh pihak polis dan Kementerian Kesihatan juga anggota-anggota mereka berada di sekitar kawasan ini. Dan kalau kita tahu, mungkin saya nak bercerita sedikit mengenai kenapa menjadi tumpuan di N02 Tanjung Bidara ini sebenarnya, Najib. Kalau pagi tadi mungkin terlepas sedikit. Sebenarnya Tanjung Bidara ini menjadi kubu kuat Barisan Nasional dalam tempoh 2004, 2008, 2013 dan 2018. Sebelum ini 3,000 pergi ke 4,000 dan akhirnya 2,000, di mana Datuk Mat Rawi sebelum ini mengekalkan untuk kubu kuat Barisan Nasional. Tetapi kali ini boleh kita katakan saingannya agak sengit. Kerana apa? Calon Perikatan Nasional yang juga merupakan calon Ketua Menteri wanita pertama yang dicalonkan oleh Perikatan Nasional, Datuk Mas Miriati, juga merupakan ahli parlimen dan juga timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang. Dan pada masa yang sama juga calon daripada Barisan Nasional iaitu pengerusi BN, iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, juga merupakan bekas Setiausaha Kerja UMNO Malaysia sebelum ini dan juga merupakan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri. Dan pada masa yang sama dua giant political heavyweight ini juga kita katakan akan menentukan bagaimana hala tuju dan dinamika politik negeri Melaka, terutamanya kalau kita katakan mengenai dengan Perikatan Nasional ataupun mengenai Barisan Nasional di Tanjung Bidara ini juga akan menentukan hala tuju dan bagaimana struktur parti ini, adakah akan direset semula di peringkat negeri atau sebaliknya itu akan diketahui pada petang nanti. Tetapi apapun, selepas ini sebenarnya, Najib, saya akan ke Kuala Linggi dan beberapa kawasan-kawasan. Kalau tadi Haji Nazri di Pekalan Batu, Fidah Hazir di Bukit Katil, kami juga akan merayau sebenarnya hari ini, hari yang amat panjang untuk kita bawakan perkembangan daripada Melaka Berbilir. Dan keadaan di sini pada tadi mendung sedikit, tetapi ketika ini boleh katakan mula terang, mula panas sedikit. Dan kalau di Melaka ini sebelah petangnya, Najib, agak hujan. Jadi hari ini mungkin kita harapkan agar cuaca akan membelahi kita sehinggalah ke akhir pada jam 5.30 pintu 217 pusat mengundi ini akan ditutup. Mungkin kita akan bawakan dari semasa ke semasa melalui Twitter, extrawani.com dan juga pengembangan buletin khas Awani bersama dengan Najib Hafizi. Baik Faris, kalau kita lihat di belakang anda tu kita dapat saksikan ada warga emas, ada mereka yang uzur. Mungkin Faris dapat kongsikan sedikit mengenai kemudahan-kemudahan untuk mereka ini, terutama untuk warga emas dan juga mereka yang uzur dan sebagainya untuk datang turun mengundi. Kerana kita nak pastikan bahawasanya semua lebih daripada 470 pengundi di Melaka ni turun ke mengundi. Kita nak galakkan mereka untuk turun mengundi. Jadi mungkin Faris dapat perincikan keadaan semasa di sana dan juga kemudahan-kemudahan yang ada di sana untuk golongan-golongan seperti ini. Baik, untuk warga emas sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya untuk pengundi-pengundi negeri Melaka, di mana kalau anda tak boleh berjalan jauh, SPR dia menyediakan kerusi roda. Boleh saya katakan kerusi rodanya banyak. Dan setiap untuk saluran 1, 2 dan juga 3, Fizi, kalau mereka bolehlah drop di hadapan pintu masuk dan petugas-petugas SPR akan membawa kursi roda khas untuk warga-warga emas untuk dibawa
ke pusat menunggu. Dan keadaan di sini, kalau saya bertemu dengan warga emas sebentar tadi adalah menemu ramah mereka, kerana kita tahu pandemik COVID ketika ini semalam 6,000 lebih. Jadi adakah mereka risau dan resah mengenai dengan perkara itu? Rata-rata mereka mengatakan mereka rasa selamat sebenarnya, Fizi. Selamat apabila kalau anda masuk sini pengesanan suhu, kalau suhunya tinggi, anda akan direhatkan dahulu di sini. Sementara mencek semula, dia akan recheck balik. Kalau suhunya menurun, anda akan dibenarkan. Dan terdapat kemah khas iaitu PUI dan PUS akan ditempatkan di kawasan lain. Jadi warga-warga emas, kalau kita katakan fasiliti mereka sangat tip-top, dan boleh katakan rata-rata mereka tidak ada mengeluh. Rata-rata mereka berasa selamat dan mereka rasakan ini juga ada antara norma baru atau PRN, cara mengundi yang paling selamat. Jadi kalaulah warga emas berkata begitu sebenarnya, Hafizi, itu juga membakar semangat kepada anak-anak muda untuk rakyat Melaka ini, khususnya kepada semua pengundi. Janganlah takut, pada masa yang sama bolehlah menunaikan tanggungjawab anda. Kalau kita tahu dari jam 8, jam 10 hingga 12, 12 hingga 2 dan 2 hingga 5.30 petang. Segmen-segmen itu dihaskan kepada pengundi-pengundi saluran 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi kepada pengundi-pengundi negeri Melaka, ini adalah tanggungjawab anda. Kalau tidak hari ini, anda perlu menanti sehingga tahun 2026. Jadi kalau PRU katakan pada tahun depan pun hanya pilihan raya untuk parlimen sahaja di DUN. Jika tidak tahun ini, 2026 adalah tahun seterusnya untuk anda mengundi. Jadi rakyat Melaka, keluarlah mengundi sehinggalah jam 5.30 petang. Jangan lepaskan peluang. Ini adalah hak anda untuk anda mengundi, menentukan masa depan kerajaan negeri Melaka. Siapa yang akan mentadbir, siapa yang akan diberi mandat, semua di tangan anda, rakyat Melaka.